Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita teruskan perkongsian pada pagi ini berkenaan dengan penderitaan kehidupan pelarian musim sejuk. Kalau kita lihat krisis di Syria, Yaman, saudara-saudara se-Islam kita memang tiada penghujungnya, dan konflik ini berterusan akibat daripada peperangan dan menjadikan mereka pelarian di negara sendiri. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Hazamin Intim dan ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia bagi berkongsikan dengan kita antara realiti keadaan apabila berada di negara Syria dan juga Yaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan seperti tadi saya kongsikan, macam Ustaz Azamin sendiri pernah sampai ke Syria dan juga Yaman dan pernah berada dalam situasi sejuk, musim sejuk, dan melihat sendiri keadaan mereka di sana. Mungkin boleh kita kongsikan kepada penonton-penonton kita antara realiti dan keadaan kehidupan pelarian apabila tibanya musim sejuk ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Saya sebelum ni pernah ke Syria bersama dengan Peduli Insan sebanyak 2 kali lah. Dan kita melihat sendiri keadaan kem pelarian di sana yang sangat banyak. Dan bila masuk saja sempadan di utara Syria itu, hampir di setiap sudut ruang kosong kita akan melihat kemah-kemah pelarian yang didirikan dalam keadaan yang serba daif lah. Lebih-lebih lagi bila kami datang pada musim sejuk, cuacanya yang sangat sejuk, kadang-kadang mencecah sehingga negatif 5, negatif 8 darjah Celsius. Kami yang berpakaian baju sejuk yang tebal, yang komplit dengan sarung tangan, dengan stokin dan sebagainya pun masih lagi rasa, orang kata, sukar untuk melalui keadaan tersebut. Apatah lagi pelarian-pelarian Syria ini duduk dalam kemah yang dibuat daripada kanvas ataupun kain sahaja yang sangat nipis. Kalau kita tengok ada anak-anak yang berjalan tanpa memakai kasut, tanpa memakai stokin pun di musim sejuk. Jadi kita tak dapat bayangkan macam mana keadaan rasa mereka di sana. Dan penderitaan mereka ni dah berlanjutan, dah lebih 10 tahun, dah bertahun-tahun. Dan dulu mereka macam kita, ada kerja, ada rumah, ada keluarga yang nak disara. Tapi setelah konflik peperangan ini berlaku dalam sekian lama, jadi mereka dah kehilangan pekerjaan. Nak bekerja pun dalam keadaan ribuan manusia yang ada di kamp pelarian itu pun satu persaingan juga. Dan mereka tak dapat mencari sumber pendapatan untuk menyara keluarga mereka yang duduk dalam kemah. Sehingga kan bila musim sejuk, pemanas tu mereka terpaksa gunakan kasut, selimut, apa saja kain-kain buruk yang ada untuk dijadikan bahan alat untuk membakar alat pemanas tu. Jadi kadang-kadang benda ni menimbulkan bahaya dan penyakit juga pada mereka. Bila bayangkan kita bakar getah kan, contohnya asap itu kadang-kadang boleh menyebabkan keracunan juga. Dan bila tibanya musim sejuk ni, kita akan mulalah dengar berita-berita tentang kematian anak-anak kecil kerana tak tahan dengan cuaca yang sejuk, kerana penyakit yang disebabkan musim sejuk itu sendiri. Ini adalah satu perkara yang biasa kita dengar. Even masa kami pergi awal tahun itu pun, sebelum kami sampai, ada 2-3 kematian anak-anak kecil disebabkan kesejukan. Jadi ini satu perkara yang bagi saya sangat menyayat hati, sangat menyedihkan, dan kita lah rakyat Malaysia prihatin. Alhamdulillah semua di kalangan anda semua yang prihatin membantu mereka di sana. Masya Allah. Bila timbulnya isu ini ataupun bila tibanya musim sejuk, isu ini diketengahkan, masyarakat ramai yang ingin membantu, yang dapat membantu, nak tolong, tapi apabila dah makin lama makin suam-suam dan bila dah berpanjangan tu, dia orang kata apa, dipandang sepi. Apa pendapat Ustaz berkenaan dengan hal ini? Betul, tak dinafikan sebenarnya kita sendiri pun di Malaysia ada pelbagai ujian juga. Kadang-kadang orang cakap juga, kenapa nak tolong yang jauh sana? Kat Malaysia ni pun banyak perkara yang kita lalui, banjirnya, kan, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi sebenarnya tak dinafikan Peduli Insan sangat aktif membantu rakyat Malaysia sendiri. Kami pun sendiri ada terlibat juga, dan bantuan banjir, diberi bantuan makanan untuk orang kita, jiran-jiran tetangga kita, saudara kita di Malaysia. Tapi masalah yang saudara kita hadapi di Syria ini sebenarnya adalah tanggungjawab kita juga sebagai umat Islam, sebagai saudara kita di sana, kan. Jadi yang bagusnya anda semualah rakyat Malaysia sangat prihatin. Dan yang saya terharu bila rakyat Malaysia pergi sana ke Syria, bila kami sendiri sampai ke sana, mereka ni dah tahu orang Malaysia datang ni akan membawa sumbangan yang banyak, yang baik.
pakaian musim sejuk, stokin, sarung tangan, kita bagi alat pemanas, bahan bakar, diesel, birin ataupun macam arang tu kan, kita bagi dia. Jadi makanan juga yang boleh bertahan selama lebih kurang sebulan. Jadi ini sangat-sangat membantu mereka. Dan kita yakin anda yang menonton hari ini pun pasti akan menjadi salah seorang daripada yang akan menyumbang dan memberi senyuman buat mereka semua, insya-Allah. Masya-Allah. Ustaz, sedikit Ustaz kongsikan antara pengalaman ialah bila mana musim sejuk tiba ni, banyak portal berita yang memaparkan kisah kematian kanak-kanak. Dan difahamkan Ustaz pun pernah berada dalam kemah tu dalam satu tempoh masa yang begitu lama. Kongsikan sedikit Ustaz. Okey, waktu kami pergi awal tahun yang tu, kami cubalah nak sahut cabaran untuk duduk 12 jam Allah di dalam kemah tu sendiri pada musim sejuk. Pagi-pagi kami pergi tu negatif, tak silap saya, negatif 1 Celsius begitu. Memang walaupun ada alat pemanas, di kemah kami tu ada alat pemanas, pun tetap terasa kesejukannya sampai ke tulang. Kami tak dapat bayangkan macam mana mereka duduk dalam kemah tu, hidup dalam kemah tu bertahun-tahun lamanya. Dan itu adalah sebenarnya satu penderitaan yang sepatutnya kita bantu. Dan insya-Allah Peduli Insan sentiasa aktif di sana, dan kami ada ramai kru-kru yang dari warga Syria sendiri yang turut membantu, yang memberikan keyakinan pada kami. Bila kami sampai sana, kita tengok warga Syria sendiri mendapat peluang pekerjaan juga. Betul. Sebab mereka pun bila membantu, mereka pun dibayar upah juga. Yang mana yang bekerja bersama-sama dengan Peduli Insan. Jadi di situlah yang mana kita nak sampaikan bantuan-bantuan kepada mereka inilah, insya-Allah. Ustaz, misal kata kalau ada penonton-penonton kita di luar sana tu nak sama-sama bersama dengan Peduli Insan membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara se-Islam kita di Syria dan juga Yaman, bagaimana cara dia, Ustaz? Okey, boleh menyumbang di yang tertera di bawah ni, dan ataupun boleh saja pergi ke website Peduli Insan, peduliinsan.org, ataupun ke Facebook, Instagram peduliinsan.my, dan boleh dapatkan maklumat di situ, insya-Allah. Kalau boleh kita ambil keberkatan Jumaat ni untuk kita menyumbang, tak banyak pun sedikit pun tak ada masalah. Yang penting bila ditanya di akhirat nanti apa keprihatinan kita pada saudara-saudara kita di Syria, sekurang-kurangnya kita pernah membantu mereka di sana, insya-Allah. Insya-Allah, kita doakan segala urusan dimudahkan oleh Allah, dan supaya kita semua ambil cakna, orang kata apa, prihatin dengan saudara Islam kita. Jangan biarkan isu ini dipandang sepi. Semakin lama makin ketinggalan, semakin lama makin dilupakan. InsyaAllah kita akan update dari semasa ke semasa berkenaan dengan saudara Islam kita. Kita membantu yang mana mereka memerlukan, insyaAllah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Ustaz Azamin daripada Intim, ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami di podcast. Assalamualaikum. Segala maklumat dah pun tertera di kaca TV anda. Sama-sama kita menyumbang kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah Allah mudahkan segala urusan kita. Dan kita akan berhenti berehat dulu seketika. Kembali dalam Assalamualaikum selepas ini.